saya akan coverkan daripada form 1 sampai habis. Alright, let's go. Saya mulakan dengan basic algebra. Kita mulakan dengan benda yang paling basic dalam algebra. Kawan-kawan sekalian, semua orang gatal mata, semua orang rasa hidup tidak ada lagi harapan bila nampak soalan algebra sebenarnya yang senang. Yang senang, contoh saya bagi kat sini. 3x ditolakkan dengan 5x. Yang ni ada masalah ke? Yang ni ada masalah ke? Tak ada masalah lah kan. Simply sebenarnya kawan-kawan sekalian, unknown yang ada, dengar unknown yang ada, yang wujud dalam algebra ni merupakan pengganti kepada benda yang kita tak tahu sebenarnya. Pengganti kepada benda yang kita tak tahu. Contoh, kita tahu ke X ni berapa? Tak tahu. Tapi sebabkan kita nak move on, kita tahu yang benda tu kita tak tahu. Tapi kita acknowledge dia sebagai X sahaja. Okay, nampak Okey, yang ni pun X juga. So kawan-kawan sekalian, kalau kita asalnya ada 3X, tambahkan lagi dengan, tolakkan dengan 5X, kita tolak So kalau tolak kat sini dia potong. Tinggal berapa ni? Tinggal 2, betul tak? Tapi yang ni 3 tadi positif. Yang ni dia akan jadi negatif. Maksudnya yang ni akan jadi negatif 2X. Okey, yang ni kita akan sembangkan dengan lebih panjang lagi. Cuma selalunya kalau soalan-soalan macam ni, antara benda, saya listkan dulu antara benda yang mungkin korang terlepas pandang untuk coverkan, untuk hebatkan dekat dalam korang punya algebra ni. Yang pertama kawan-kawan sekalian, tolong jangan salah faham Tolong jangan salah faham. Kadang-kadang kita rasa algebra susah. No, korang sangkut dekat korang punya integer. Kadang-kadang integer ni yang korang yang membuatkan korang punya algebra disaster. Bukan algebra, integer. So hati-hati. Boleh? Hati-hati. Alright, jadi kawan-kawan sekalian, saya nak bagi satu mind map Mind map ni saya memang guna sepanjang saya mengajar pelajar-pelajar saya, especially tingkatan 2. Mind map ni akan coverkan daripada form 1 sampai form 2 punya algebra. Okey? Saya bawakan kat sini Yang ini dia akan coverkan form 1, chapter yang kelima, ungkapan algebra. Seterusnya, dia akan coverkan sekali awak punya form 2, chapter yang kedua, pemfaktoran dan pecahan algebra. Boleh terima setakat ni? Boleh terima setakat ni? Boleh Okey, let's go. Dah conteng? Okey, mantap. Sorry guys saya tak nak kena restriction. Rugi dah 700 tengok tiba-tiba nanti kena restriction, malu kat orang. Kita kena hidup dengan bijak. Gunalah apa yang ada guys. Gunalah apa yang ada. Betul tak? Nak beli, saya dah beli dah casing pen tu, tapi dia tak sampai-sampai lagi. Jadi kita hidup dengan bijak lah Mantap. Alright, let's go kawan-kawan sekalian. Gang, untuk algebra, saya nak bagi tahu satu benda. Okey, kita mulakan dengan basic algebra. Algebra ni kawan-kawan sekalian, saya pecahkan dulu operation dia kepada 2 perkara. Okey, 2 perkara. Dalam matematik, tidak. Awak takkan boleh lari dengan kita punya operasi. 4 operasi tu. Apa dia Tambah, tolak, darab, bahagi. Betul? Tambah, tolak, darab, bahagi. Yes, 4 benda ni memang tak boleh lari. Kita ada tambah, tolak, darab, bahagi. Yes. Okey, korang dengar baik-baik betul-betul. Korang dengar sini, jangan toleh tempat lain. Bila saya cakap, saya ni saya bagi tahu betul saya cakap jujur lah. Okey, tolong jawab dengan saya, jangan fikir panjang, terus je jawab. Tak payah fikir panjang. Bila saya tanya 2 tambah 2, terus jawab 4. Korang tak payah pun tak apa. Tak pun tak apa. Terus jawab secara mulut secara mulut. Saya nak tanya sikit orang selalu dengan 2 orang staff dekat sini. Weh, dengar sini. Ni ada soalan untuk korang. Kejap Okey. 2 tambah 2? 4. Okey. 5 tambah 5? 10. Mana Syaz? Diam je. Okey, korang jawab sekali korang jawab kat rumah sekali. 3 tambah 2? 5. Cantik. Allahumma salli ala Muhammad. 1 tambah 1? 2. Bagus. Tak, nanti kan ada orang jawab biiznillah, masya-Allah kan. Okey. Ni, X tambah Y. XY. Tengok, nampak. Sejak bila X tambah Y XY Saya nak tanya, sejak bila X tambah Y XY? Yang jawab ni pelajar universiti dia tengah ambil degree kan? Baru ambil diploma dia tengah ambil degree X tambah Y, dia jawab XY.
Mantap Pak Abu. Pak Abu ke salam, dia kata, Pak Kasim kata, bila nak buat jamuan dekat rumah tu. Kau faham tak? Kau faham tak? X tambah Y lah. Yang dia jawab XY tu kenapa? Jadi kawan-kawan sekalian, inilah masalah dia. Ini masalah dia. Guys, bila kita diberi soalan, contoh tengok sini X tambah Y. Okay, orang cakap XY. Ini yang problem ni kawan-kawan sekalian. This is wrong. Okay, saya tengah cakap pasal ungkapan algebra Saya tengah cakap pasal ungkapan algebra. So hati-hati. Hati-hati. This is wrong. Yang saya tunjuk ke atas ni salah. Okay. Boleh tak kalau kita pastikan malam ni kita jadikan satu malam yang bersejarah bagi kita. Selepas ini, kalau boleh jangan ada yang buat salah lagi benda ni. Okay, macam mana kawan-kawan sekalian? Let's go. Saya bagi satu tips korang. Benda ni korang amalkan insya-Allah 3 kali sehari selepas makan. Apa dia abang kakak sekalian? Let's go. Saya panggil benda ni, kalau tambah tolak algebra, okey jap Kalau tambah tolak algebra, saya panggil dia sebagai Allahumma salli Muhammad. Untuk darab bahagi, saya panggil dia sebagai kawin. Korang jangan main-main. Dalam matematik ada kawin. Siapa yang tak suka kawin kan? Dalam matematik ada kawin. Yes, darab bahagi algebra, saya panggil dia sebagai kawin. Tambah tolak pula, saya panggil dia sebagai tunang. Mantap. Okey, kenapa saya cakap macam ni? Korang dengar baik-baik. Saya jumpa benda ni selepas saya mengalami satu dilema yang besar. Saya dulu sekolah dan cikgu saya yang mengajar matematik adalah cikgu yang ada background agama. Okey. Masalahnya saya sekolah agama, cikgu ada background agama dekat mengajar mat, cikgu ada background agama mengajar pendidikan Islam. Dia cakap macam ni agama dengan hidup saling berkait rapat. Betul? Cikgu maths pula cakap hidup dengan matematik saling berkait rapat. Jadi dengar saya sebagai orang yang cintakan matematik, ini adalah satu persamaan, yang itu adalah satu persamaan. Bermakna agama dengan matematik mesti ada kaitan. Agama dengan matematik mesti ada kaitan. Korang dah mula rasa huru-hara kan? Okey, dia cerita dia macam ni Contoh. Kalau saya bagi 2 contoh dekat sini. Okey, kejap Saya bawa benda ni naik atas. Kejap. Okey, let's go. Abang kakak sekalian, saya bagi 2 contoh dekat situ. Kita ada P tambah Q. Dengan satu lagi adalah P darab Q. I want to ask you. Saya nak tanya kawan-kawan sekalian. Antara darab dengan tambah, siapa yang kahwin tadi Saya nak tanya. Darab dengan tambah, siapa yang kahwin? Yang kahwin darab kan? So, orang yang dah kahwin, biasanya dia duduk satu rumah ke duduk asing-asing? Selepas kahwin, dia akan duduk satu rumah, betul? Biasanya dia akan duduk satu rumah. Bersahabat baik dengan isteri dia. Suami isteri bersahabat baik. Jadi kawan-kawan sekalian, P dengan Q ni, bila dia dah darab, dia dah kahwin, dia akan duduk satu rumah. Boleh setuju? PJJ. Janganlah yang saya kata tu yang selalu. Dia dah masuk PJJ pula. Tapi kawan-kawan sekalian, saya nak tanya. Tadi yang saya kata tambah tu, dia tunang ke dia dah kahwin? Dia tunang ke dia dah kahwin? Dia baru tunang, betul? Orang yang baru bertunang boleh ke duduk satu rumah? Berdua-duaan? Tak boleh. Haram. Astaghfirullahalazim. Tak boleh. Jadi kawan-kawan sekalian, bila P tambah Q, diorang boleh duduk satu rumah tak? Tak boleh. Jadi jawapan dia akan jadi P tambah Q jugalah. Boleh faham? Yes. Macam tu. Tu sebab, okey, tengok saya fikir kenapa orang ada masalah dengan matematik? Sebab matematik ada kaitan dengan agama. Maksudnya, kalau orang ada masalah dengan matematik, kemungkinan dia ada masalah sedikit dengan agama dia. Allahu Akbar. Kan kata aku menunggang agama pula kan? Astaghfirullahalazim. Dia macam ni
dah ramai sangat dalam masyarakat kita, baru bertunang dah dibawa ke hulu ke hilir. Betul? Baru bertunang dah bawa ke hulu ke hilir. Astaghfirullahalazim. Kan? Ada yang tak tunang lagi pun dah bawa ke hulu ke hilir. Astaghfirullahalazim. Jadi tak eloklah macam tu. Agama dah ajar cantik dah. Kalau tak ada apa-apa ikatan, jangan. Kalau tak ada apa-apa urusan dan tak ada apa-apa ikatan, jangan sesekali berdua-duaan. Masya Allah, nampak? Agama kita dapat, matematik kita dapat. Masya Allah. Moga Allah redha dengan apa yang kita belajar hari ni lah. Masya Allah. Sekejap, saya nak tanya, ada ke sesiapa yang baru first time dengar apa yang saya cakap ni? Baru first time dengar apa yang saya cakap ni? Allahu Akbar. First time dengar inilah saya ajar dekat dalam kelas. Supaya bila kita dah lock benda ni, bak datang Cuba kita tengok Orang yang dah kahwin, dia ada beberapa tanda. Yang pertama, dia akan duduk satu rumah. Duduk satu rumah. Yeza. So contoh kawan-kawan sekalian, kalaulah saya letakkan kat sini tengok Allahumma salli ala Muhammad. Kalaulah saya letakkan 3P tambahkan dengan 2P tambahkan dengan 3Q. Kawan-kawan sekalian, diorang bertunang ke diorang dah kahwin ni? Yang ni kes tunang ke kes kahwin ni? Yang ni kes tunang kan? Yang ni kes tunang kan? Yes. So, dengar sini dalam kes macam ni kalau tambah tolak algebra, kenapa ni? Nak lagi dekat. Kalau tambah tolak algebra, tanda dia dia hanya boleh, hanya boleh tambah tolak benda yang sama. Hanya boleh tambah tolak benda yang sama. So saya nak tanya kawan-kawan sekalian, dekat sini kalau korang perasan, yang ni ada P, yang ni ada P, betul tak? Satu lagi tu dia ada Q. Kan? Sama ke P dengan Q? Sama ke P dengan Q? Tak sama bang. Tak sama bang. Bayangkan awak ada Pokemon, 3 Pokemon, tambahkan dengan 2 Pokemon. So sekarang ni Pokemon awak ada berapa? Ada 5 Pokemon guys. Ada 5 Pokemon dekat situ. Yes lah. Kita dapat 5 Pokemon. Seterusnya, cucumber dekat situ. Ada kawan tak? Cucumber dekat situ ada kawan tak? Tak ada kan? Dia je kan yang ada kan? So maksudnya tambahkanlah dengan 3 cucumber dekat situ. Dah selesai. Mantap kan? Si cucumber. Cucumber. Betul lah cucumber. Tak nak kawan. Tak nak kawan korang. Alright, boleh terima Okey, saya nak settlekan dulu yang tunang ni. Boleh terima Saya nak settlekan dulu yang tunang ni. Let's go. Okey, abang kakak sekalian, dengar kalau saya kata algebra, awak kena ada basic integer. Integer awak kena power. Guys, contoh lagi. Kalau saya letakkan dekat sini 17K ditolakkan dengan 19K ditolakkan dengan 8P tambahkan dengan 19Q. Ditambahkan dengan 19P. Let's go. Kawan-kawan sekalian, mari tengok K ada kawan tak? K ada kawan tak? Ada kan? Jelas, nyata dan terang K dengan K ada kat situ. 17K tolakkan lagi dengan 19K. Kalau awak ada masalah integer, tak apa kita kan ada teknologi, betul? Kita kan ada teknologi. Teknologi kita apa? Kalkulator kan? Ni saya nak tunjuk saya nak payung kalkulator kat korang. Kalau awak stuck dekat sini, awak rasa macam integer awak tak boleh nak go, tekan je kalkulator Tekan kalkulator. Berapa tu 17 tolak 19 kan? 17 tolak 19 kan? Tekan kalkulator. 17 tolak 19. Korang dapat apa tu? Negatif 2 betul? Letaklah dekat situ. Dapatlah kat situ negatif 2K. Selesai urusan dengan K. Boleh terima? Boleh Okey. Seterusnya kawan-kawan sekalian, kita ada P pula Masya Allah. Pokemon dengan Pokemon. Kawan-kawan sekalian, bila sembang pasal Pokemon, maksudnya jawapan kita pun akan turut jadi Pokemon. Persoalannya, berapa Pokemon yang tinggal? Berapa Pokemon yang tinggal? Dia akan jadi berapa Negatif 8 ditambahkan dengan 19. Nanti korang akan dapat 11. Boleh terima? Negatif 8 tambah 19 awak akan dapat 11 tau. Positif 11. Mantap. Boleh terima? Boleh terima kat situ? Yes. Tadi saya ada nampak lah jawapan. Ada orang kata negatif 27. Salah
Okey, dengar Awak punya masalah bukan dekat algebra. Masalah awak tu ada dekat awak punya integer. Kenapa positif, Sir? Cek balik awak punya integer. Negatif 8 tambahkan dengan 19. Korang tengok dekat kalkulator saya ni. Korang tengok dekat kalkulator saya ni. Negatif 8 tolak 19. Korang tekan kalkulator, korang dapat terus jawapan 11. Cek balik. Cek balik. Okey? Yes, Zah. Okey, mantap. Boleh saya teruskan? Integer tu apa? Integer tu nanti korang akan belajar waktu tingkatan 1 chapter yang pertama. Mungkin awak tak masuk lagi, so korang relax je. Boleh Alright. Yes. Okay, saya teruskan lagi kawan-kawan sekalian. Saya nak tanya kawan-kawan. Halo. Ini yang jadi masalah sikit. Kalau saya letakkan 3AB ditambahkan dengan 8BA. Saya nak tanya. Ini agak sensitif Kawan-kawan, AB dengan BA sama tak? AB dengan BA sama tak? AB dengan BA sama tak? Kawan-kawan sekalian, AB dengan BA sama tau. AB dengan BA sama. Okey, tengok Kenapa AB dengan BA sama? Bismillahirrahmanirrahim. AB dengan BA adalah sama. Kenapa? Tengok sini kawan-kawan sekalian. Saya nak tanya, tadi kalau diorang dah duduk satu rumah ni, apa maksudnya Wak? Diorang dah kahwin kan? Maksudnya diorang dah kahwin kan? Bila dah kahwin macam ni kawan-kawan sekalian, korang tengoklah tadi, bila dah duduk satu rumah dua-dua kat atas, maksudnya hubungan dia darab, betul tak? Hubungan dia darab. So, katakanlah abang kakak sekalian, katakanlah, kalau saya letakkan A dia sama dengan 3, B dia sama dengan 2. Tengok jap Tengok jap. Kawan-kawan, halo. A darab B. A darab B adalah sama dengan 3 darabkan dengan 2. Setuju? Setuju Yes. Kalau B darab A pula, B darab A sama dengan 2 darabkan dengan 3. Setuju atau tidak? Yes. So now kawan-kawan sekalian, saya nak tanya, adakah yang sebelah kiri dengan sebelah kanan ni membawa nilai yang sama? Sama kan? Yes. Yang tu yang awak kena hati-hati. Tapi kawan-kawan sekalian, contohnya, saya bagikan dekat sini. A kuasa 2B dengan AB kuasa 2. Sama atau lain? Sama atau berbeza? Lekas. Yang ni tak sama Yang ni tak sama. Kenapa? Kenapa tak sama? Okey, cuba kita tengok balik. Kita ambil balik A dengan B nilainya 3 dengan 2. Okey, korang masukkan. Cubalah masukkan A ni 3, B ni 2. A ni 3, B ni 2. Wah, kalau awak masukkan nilai kat sini, dia akan jadi 3 kuasa 2 darabkan dengan 2. Satu lagi adalah 3 darabkan dengan 2 kuasa 2. Halo, 3 kuasa 2, 9 darabkan dengan 2 dapat 18. 2 kuasa 2, 4. 4 darab 3 dapat 12. Wak, saya nak tanya. 18 dengan 12 tu sama ke? Tak sama. Nilai dia tak sama kawan-kawan sekalian. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Okey? So, hati-hati kawan-kawan sekalian. Kesalahan yang sedikit ni yang akan bawa awak punya masa depan disaster tau. Ini memang disaster kau-kau punya. So, jangan membuat kesilapan yang kecil-kecil ini. Tak berbaloi, Wak. Tak berbaloi. So, sekarang ni saya nak tanya kawan-kawan sekalian. AB dengan BA sama ke tidak? Sama. So, bila diorang benda yang sama, saya padam balik, saya gunakan warna yang sama sebab diorang mewakili benda yang sama kan? Yes. Jadi, Wak, kalau awak selesaikan, tengok sini, 3 tambahkan dengan 8 dapat berapa? Dapat 11. Persoalannya, adakah dia akan jadi 11 ABBA? Adakah dia akan jadi 11 ABBA? Jangan ngada-gada Korang decide, Wak. Korang decide nak letak AB ataupun BA. Kalau saya akan susun mengikut alfabet. Dia akan jadi 11 AB. And this will be our final answer. Shuttle. Boleh terima? Boleh Okay. Saya tak tahulah kenapa, tapi saya rasa bila saya duduk kat sini kan, saya rasa macam saya tengah buat MLM. Saya rasa macam, kau nak berjaya? Ini masanya. Ini masanya. Tap-tap screen guys. Tap-tap screen. Tap-tap screen.
Allahumma salli ala Muhammad. Sir, kalau saya letak 11 BA boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Dari segi algebranya, dari segi matematiknya tak salah pun, Wak. No worries. Boleh Kalau awak buat 11 A square B square, salah. Kenapa? Sekejap lagi saya sambung. Okey. So sekarang ni, Wak, kenapa bila saya katakan AB tambah BA tak boleh jadi A square B square? Why? Ni yang saya nak bawa ni, Wak. Wak, kalaulah saya bawakan algebra yang darab pula. Okey, contoh saya buat A darabkan dengan A. Kawan-kawan sekalian, kalau bendanya sama, dengar kalau bendanya sama, darab, dia akan jadi kuasanya, dia akan ada kuasa. Okey, untuk orang yang kahwin tadi, Wak, untuk orang yang kahwin tadi, dia ada dua tanda. Yang pertama, dia duduk satu rumah. Yang kedua, dia akan ada kuasa. Saya ulang balik untuk orang yang dah kahwin, dia akan ada dua tanda. Yang pertama, dia duduk satu rumah. Yang kedua, dia akan ada kuasa. Kuasa as in tanggungjawab lah kan. Orang yang ada kuasa ni, dia ada tanggungjawab. Dulu dia jaga diri sendiri je. Lepas kahwin, dia akan jaga isteri dia. Lepas tu dapat anak pula, ada tanggungjawab terhadap anak. Kalau anak yang kedua pula, ada lagi tanggungjawab kepada anak yang kedua. Dulu mak ayah dia je yang dia kena jaga. Lepas kahwin, tanggungjawabnya bertambah. Dia ada tanggungjawab dekat mak ayah mertua dia pula. Nampak? Aku ni macam dah bagi kuliah agama. Alhamdulillah. Innalhamdulillah. Ui, kenapa macam ni? Tak, dia punya ni warna dia. Yang oren tadi tambah boleh? Yang oren kat sini tadi. Okay. I like this. Jadi kawan-kawan sekalian, yang kedua, tanda-tanda orang tu dah kahwin adalah diorang akan ada kuasa. Yeza. Kejap, kenapa hodoh? Ada kuasa. Yeza. So, kawan-kawan sekalian, let's go. So, A sekarang ni, A yang pertama ni, ada kuasa ke tak ada kuasa? Ada. Dia ada kuasa 1. A yang kedua tu ada kuasa tak? Ada. Dia akan jadi kuasa 1. Maka, dia akan jadi A kuasa 2. Boleh terima? Boleh terima? Yeza. Saya selesaikan lagi, Wak. Contoh. Saya buat A darabkan dengan A, darabkan dengan A, darabkan dengan A. Dia akan jadi berapa A? Akan jadi 4A ke? Tak. Dia akan jadi berapa? A kuasa 4. Tengok ada berapa tu? 1, 2, 3, 4. A kuasa 4 lah jadinya. Boleh terima? Mantap Okey, ngam. Awesome. Alright, saya sambung lagi kawan-kawan sekalian. Katakanlah abang kakak sekalian, saya bagi kat sini B darabkan dengan A, darabkan dengan A. Dia akan jadi apa, Wak? B ada berapa? B ada 1. 1 sajalah B-nya. Okey. A-nya ada berapa? A-nya ada 2. So, dia akan jadi A kuasa 2. Boleh terima? Yeza. Okey, nampak lagi Okey, contoh. Saya dah buat kat sini. K darab A, darab T, darab A. Dia akan jadi apa, Wak? Dia akan jadi apa? Allahu Akbar. Korang jangan kata tiba-tiba jadi kata pula geram pula. Dia akan jadi K A kuasa 2 T. Boleh? Ataupun kalau awak nak buat A kuasa 2 K T pun boleh. Awak nak letak T kat depan pun boleh. Tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Boleh terima? Yes. Okey. Wak, kalaulah saya letak kat sini. S darab A, darab Y, darab A, darab N, darab G. Dia akan jadi apa, Wak? Dia akan jadi apa? Jangan ngada-ngada sayang Amboi. Cepat aja ke sana. Wak, dia akan jadi S A kuasa 2 Y and G. Boleh terima? Saya dah kata dah, matematik ni sweet. Kita yang salah faham dengan matematik, kita fitnah matematik. Allahu Akbar. Kalau kita jadi matematik, Wak,
berapa depressed kita. Kita ni depressed, Wak. Depressed teruk. Allahu Akbar. Boleh terima, Boleh terima. Okey, Wak, saya buat lagi, Wak. A kuasa 3 darabkan dengan A kuasa 4. Yang ni akan jadi berapa, Wak? Yang ni dia akan jadi A kuasa 7. Okey, this is the logic. Kalau korang tak dapat, ni saya nak bagi tahu. Geng, tadi kan saya dah kata yang ada kuasa ni adalah yang dah kahwin. Betul? Yang dah kahwin. Bermakna kawan-kawan sekalian, sebenarnya A kuasa 3 ni kalau kita pecahkan dia akan jadi apa, Wak? Dia akan jadi A darab A darab A. Boleh terima? Boleh, Kalau yang belah sini pula A kuasa 4, dia akan jadi apa? Dia akan jadi A darab A darab A darab A. Betul? Kan? Yang belah kiri dengan yang belah kanan hubungannya apa? Hubungannya darab. Maksudnya the whole benda yang ada dekat dalam kita punya pengiraan ni semuanya cakap pasal darab. Betul tak? So dia akan jadi apa? Dia akan jadi A darab A darab A darab A darab A darab A darab A. Dia akan jadi apa? Tak adalah. Dia akan jadi berapa A tu? A kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4, kuasa 5, kuasa 6, kuasa 7. Dapatlah A kuasa 7 kat situ. Boleh terima? Nampak? Kan matematik ni seronok je. Matematik ni seronok je. Yang korang stres kenapa? Waduh. Boleh terima, Boleh terima? Okey, korang perasan tak? Sepanjang saya buat ni, semua saya buat pasal huruf sahaja. Saya buat pasal huruf saja. Saya tak sentuh lagi nombor, kan? Okey, let's go. Jom. Saya tambah lagi masalah kita. Yang tambah tolak ni tadi saya tutup lah, Dah selesai tambah tolak. Okey, kejap, Kenapa dia jadi macam ni? Astaghfirullahaladzim, patutlah. Kita nak buat A3. Tiba-tiba dia jadi kecil semacam. Ini baru betul. Okey, saya nak tambah lagi masalah kita, Contohnya, kalau saya bagi dekat sini 5AB darabkan dengan 3ABC. Tak naklah B kuasa 3 lah. Alright. Semua orang, lepaskan pen, lepaskan pensel panah depan. Tengok sini. Kawan-kawan sekalian, kalau dapat soalan macam ni, dengar sini, Dengar sini. Saya punya nasihat satu je, Wak. Korang nak settle macam mana? Nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Sebut nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Sekali lagi, nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Yeza. Saya tulis kat sini, Yang ni nak solvekan dia adalah nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Yeza. Okey. So nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Guana ni boh. Cuba korang tengok betul-betul. Nombor settle dengan nombor. 5 darab 3 dapat 15. Yang ini, kalau siapa yang tak tahu, boleh try buka dekat website KPM. Cari borang permohonan untuk letak jawatan sebagai pelajar. Seram lah, 3 darab 5 dapat 15. Seterusnya, cari lagi kawan dia. A dengan A. Sekarang ni, A darab A, awak akan dapat berapa? A kuasa 2. Mantap, A kuasa 2. Seterusnya, kita ada B dengan B kuasa 3. Halo, B darabkan dengan B kuasa 3, awak akan dapat B kuasa berapa? B kuasa 4. Betul? Yes. Seterusnya, C ada kawan tak? Tak ada. So dapatlah C sahaja dekat situ. And this will be our final answer, shuttle. Boleh? Nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Boleh terima, Yes. Okey, saya sambung lagi kawan-kawan sekalian. Saya tambahkan lagi masalah yang kita ada dekat sini. Alright. Contohnya, saya bagi dekat sini 4 X kuasa 2, Y kuasa 3 didarabkan dengan negatif 7. X kuasa 3, Y, Z kuasa 2. Mantap. Nak buat apa? Menangis? Nak mengalirkan air mata darah?
Nak mengadu pada Perdana Menteri. Soalan sekarang lain daripada yang lain. Kita rasa kita dibebani dengan soalan-soalan yang tak logik. Bukan. Allahu Akbar. Ingat guys, tadi saya kata apa Wak? Kalaulah kita tengah settlekan darab. Dengar. Kalau kita tengah settlekan darab, nak kena buat apa Wak? Halo. Nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Sekali lagi, nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Sebut. Nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Simbol belakang cerita. Last kali baru kita cakap pasal simbol Alright, let's go. Nombor dengan nombor. Brother and sister. Nombor dengan nombor. 4 darab 7 dapat 28. Mantap. Okay, seterusnya. Huruf dengan huruf. X kuasa 2, X kuasa 3. Now dia akan jadi X kuasa berapa Wak? X kuasa 3 tambah X kuasa 2. Nanti korang akan dapat X kuasa 5. Mantap? Boleh Cantik. Seterusnya. Y kuasa 3, Y kuasa 1. Awak akan dapat Y kuasa berapa? Y kuasa 4. Betul? Yes. Dan satu lagi kawan-kawan sekalian. Z ada kawan tak? Z tak ada kawan. Tinggallah Z sahaja dekat situ. Boleh terima? Tengok. Ini yang saya tak gemar ni. So, jawapan dia negatif 28. So, negatif 28. Brother, sister. Ambo oyak dah. Simbol belakang cerita. Last sekali bawa awak sembang pasal simbol. Kau relax kejap. Mana Simbol belakang cerita Wak. Ya, Z kuasa 2. Terima kasih. Simbol belakang cerita. Kenapa Wak? Ya Allah. Kita tengok. Last kali baru kita decide apakah simbol kita. Halo. Dekat sebelah depan 4 ni ada apa-apa simbol tak? Dekat sebelah depan 4 ni. Tak, kenapa tiba-tiba naik 1.2 ni? Saya dah seram dah ni. Oh, buka tasbih terus dapat 1.2 Angkat lagi 1.4. Angkat lagi 1.6. Angkat lagi 2 juta. Wah. Tengok sini. Tengok. Dengar. Kawan-kawan sekalian. Depan 4 ni ada apa-apa simbol tak? Depan 4 ni tak ada apa-apa simbolan. Kalau dia tak ada apa-apa simbol, maksudnya hukum asal ataupun sifat asal dia adalah positif. Boleh terima? Yes. And this sekarang ni barulah saya nak decide. Itulah tadi orang dah kata dah. Sabar. Simbol belakang cerita. Last kali baru kita decide simbol. Sebab kalau setiap kali awak nak buat je, awak nak fikir pasal simbol, sikit-sikit gerak simbol. Membazir masa. Dengar tengok nampak dah 1.3. Kejap, saya nak naikkan lagi. Subhanallah. Jadi kawan-kawan sekalian, simbol yang terakhir kita decide kawan-kawan. Positif, negatif. And this will be our final answer. Shuttle. Boleh dapat? Yes. Kenapa saya cakap macam tu? Contoh. Kawan-kawan, saya tunjuk satu lagi soalan. Tiba-tiba Wak, yang ini 2 ketul. Yang ni 2 ketul. Seketul kat depan, seketul kat situ, tengah-tengah ada darab. Yang ni boleh go lagi. Kalau lah dia bagi 2, 3, 4, 5, 6 ketul macam mana? Yang tu kita kena tengok. Tu sebab saya kata, kalau nampak je operasi darab ataupun operasi bahagi, dengar. Nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Sekali lagi, nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Yes. Simbol, kita settle luar. Simbol kita ketepikan dulu. Boleh? Yes. Kenapa negatif? Sekali lagi kawan-kawan sekalian, cek balik awak punya integer. Integer, kalaulah awak tengah handle pasal darab dengan bahagi, integer, kalau awak kalau awak tengah handlekan nombor-nombor darab dengan bahagi, dia punya progress akan jadi macam ni positif akan jadi positif. Positif negatif akan jadi negatif. Negatif positif akan jadi negatif, negatif akan jadi positif. Sekarang ni tadi kita jumpa apa Positif negatif. That is why kita punya jawapan negatif. Boleh
Boleh? Okey, ngam. Nak screenshot? Sikit lagi awak. Sikit lagi nanti saya bagi awak screenshot. Boleh ke? Boleh ke? Ui, cantik juga nota aku ni Tak settle lagi ni, dah cantik dah ni. Not bad lah, patutlah dapat anugerah hari tu kan. Astaghfirullahaladzim, nampak? Bila bongkak aja dia dah turun dah. Dia dah turun. Okay, let's go. Gang, katakanlah saya letakkan satu nombor kat sini. Okay, tengok X kuasa 2, Y kuasa 3, Z kuasa 4 didarabkan dengan negatif 8X, Y kuasa 3, Z. Okay. Didarabkan dengan negatif 2XY. Okay, tengok sini. Saya cakap apa, Wak? Korang perasan tak? Operasi kita adalah darab dengan darab, betul? Operasi kita adalah darab dengan darab. Ulang balik. Darab dengan darab. So, solution dia akan jadi apa, Wak? 1, 2, 3, 4. Nombor dengan nombor. Huruf dengan huruf. Again, nombor dengan nombor. Huruf dengan huruf. Cantik. Simbol? Tolak tepi dulu. Simbol? Tolak tepi dulu. Let's go, kawan-kawan sekalian. Nombor dengan nombor. 7 darabkan dengan 8. 7 darab 8? 56. Betul? 7 darab 8, 56. Darab lagi dengan 2, kawan-kawan sekalian. 7 darab 8 darab 2 dapat 56, 112. Betul? 56 darab 2. Yes, 112 kan? Yes. Yes. So, kita akan dapat nombornya adalah 112. Boleh terima? Yes. Seterusnya, nombor dengan nombor. Ada lagi tak huruf yang tak ada? Yang kita tak, nombor yang kita tak handle lagi. Tak ada kan? Tak ada kan? Okay, go. Next. Seterusnya, huruf dengan huruf. X kuasa 2, X kuasa 1. Dah ada 3 dah. Tambah lagi X kuasa 1 lagi. So, X ada berapa sekarang ni? X kuasa 4. Yes. So, X kuasa 4. Mantap. Seterusnya, kawan-kawan sekalian. Y kuasa 3, Y kuasa 3 dapat Y kuasa 6. Tambah satu lagi Y. So, dia sekarang ni akan jadi berapa, Wak? Akan dapat Y kuasa 7. Boleh terima? Boleh Okey. Ui, dah lebih masa dah ni. Dah lebih masa dah ni. Z pula, kawan-kawan sekalian. Z kuasa 4, Z kuasa 1. Jadi Z kuasa berapa? Z kuasa 5. Mantap, Z kuasa 5. Now, saya nak tanya kawan-kawan sekalian. Kita tengok pula pada simbol dia. Last but not least, tengok pada simbol. Simbol yang ni, positif. Betul? Positif kan? Yes. So, dia akan jadi positif darab negatif, negatif. Negatif darab negatif, positif. Maksudnya jawapan akhir kita akan jadi positif 112, X kuasa 4, Y kuasa 7, Z kuasa 5. Shuttle. Boleh terima? Boleh terima? Yes. Mantap. Okay. Is everyone following me? Boleh Okay. Ngam. Sorry. One last bonus question. Saya nak tanya je 3X kuasa 2 tambahkan dengan 4X kuasa 3. Berapa jawapan dia? Jawapan dia akan jadi 12X kuasa 5, betul? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Brother, sister, yang ni tambah brother, sister. Yang ni tambah brother, sister. Mana boleh settle, nampak? 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 Ini jawapan yang salah. Jawapan yang salah. Jawapan yang sepatutnya adalah berapa, Wak? 3 dengan 4 boleh tambahkan. So, 7X kuasa 5, betul? Yes. Ini pun salah juga, brother, sister. Salah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Salah. Salah. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habis tu jawapan dia apa, sir? Bismillahirrahmanirrahim. Tambah tolak algebra hanya boleh tambah tolak benda yang sama. Tambah tolak algebra hanya boleh tambah tolak benda yang sama. Tambah tolak algebra hanya boleh tambah tolak benda yang sama. Tambah tolak algebra hanya boleh tambah tolak benda yang sama.
Tambah tolak algebra hanya boleh tambah tolak benda yang sama. Saya nak tanya kawan-kawan sekalian. Halo, brother and sister. X kuasa 2 dengan X kuasa 3 sama ke? Tak sama kan? Tak sama. Jadi dia boleh tambah tak? Tak boleh. Astaghfirullahalazim. Tak nampak? Kita istighfar naik 1.4. Masya Allah. Masya Allah. Rezeki Allah lah So kawan-kawan sekalian, kalau tak boleh selesaikan, jawapan kita kekal sama. 3X kuasa 2 tambahkan dengan 4X kuasa 3. Macam tu saja. Boleh faham? Boleh faham? Yes. Kita tak boleh nak selesaikan yang itu. Masya Allah. Itulah kadang-kadang kita ni melebih-lebih. Benda boleh settle. Benda tak payah buat pun. Dah boleh settle dah. Okey. So, kawan-kawan sekalian, let's go. Jom. Sesiapa yang nak screenshot? Siapa yang nak screenshot? Silakan screenshot. Nah, screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Okey ke? Tak nampak tepi se? Tak nampak tepi mana? Yang atas tu? Yang atas ni tak payahlah. Dah. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh ke? Okey, jap. Saya zoom the whole thing lah. Kalau korang nak screenshot, silakan screenshot sekarang. Lepas tu post dekat story. Sudah? Sudah tepi sikit se. Jap, tepi sikit mana ni? Diorang tak masuk yang mana ni? Syaz, tengok sikit Syaz. Yang mana satu yang tak masuk? Kiri ke kanan? Tengok kat phone. Yang kahwin. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh Perkataan algebra atas tu? Yang ni? Okey, nah. Ambil. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh Boleh Pegang tasbih pula. Allahu Akbar. Macam-macam lah korang ni. Sorry. Allahumma salli. Boleh Boleh Okey, kawan-kawan sekalian, saya nak tambah satu lagi benda. Last but not least. Boleh Satu je lagi. Kawan-kawan sekalian, benda ni kita akan sambung minggu depan Tapi saya bagi teaser je dulu. Boleh? Saya bagi teaser je dulu. Okey, kawan-kawan sekalian, minggu depan kita akan tengok bagaimana kita nak expand ataupun kembangkan. 1M guys, tap screen guys sampai 1M guys. Tap screen guys sampai 1M guys. Kita nak tengok pada Allahumma salli. Kita nak tengok macam mana kita nak kembangkan. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia expand. Okey. Alright. Kembangan algebra ataupun kita nak kembangkan algebra tu kawan-kawan sekalian. Yang pertama, awak kena sediakan air. Okey? Awak kena sediakan air. Lepas tu soalan exam tu awak try masukkan dalam air ni. Tunggu dalam 5 minit. InsyaAllah kertas tu akan kembang. Astaghfirullahalazim. Mer, jangan macam tu, Mer. Okey, contoh. Alah, jangan serius sangat lah awak. 2024 baru start mah. Jangan serius sangat. Okey, contoh. Kalau saya letakkan kat sini. X, ni contoh yang pertama X dalam bracket 3X tolakkan dengan 8. Yang ini macam mana nak buat kawan-kawan sekalian? Tengok sini Sebabkan belah dalam ni ada dua benda. Okey, belah dalam ni ada dua benda dan belah luar ni ada satu benda sahaja. Awak kena darab masuk. Saya ulang balik Awak kena darab masuk. Saya ulang balik. Awak kena darab masuk. So, darab masuk, darab masuk.
Okey, boleh So kita try dulu. X darabkan dengan 3X. X darab 3X. Nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Nombor kat sini tak ada. Yang ni ada 3. So dapatlah jawapan kita akan jadi 3. Huruf dengan huruf. X darabkan dengan X, awak akan dapat X kuasa 2. Boleh terima? Yes. Seterusnya, ingat simbol last kali tau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Simbol last kali. Korang jangan gopoh, gelojoh sangat nak cari simbol dia apa. Jangan. Okey? Kawan-kawan sekalian, nombor dengan nombor. Tak ada nombor darabkan dengan 8, dapat 8. Yes. Okey, ni kembangkan yang kali kedua dapat 8. Seterusnya, X darabkan dengan tak ada huruf, dapatlah 8X dekat situ. Setuju? And last but not least, kita try tengok kawan-kawan sekalian, positif. Tapi kita tak payah tulis lah. Positif, negatif, awak akan dapat negatif. And this will be our final answer. Boleh? Boleh ke? Saya rasa saya macam nak tunggu sampai like tu 500,000 lah. Boleh ke? Shuttle satu lagi. Kita pergi kepada contoh yang kedua lah. Okey. Katakanlah saya letak kat sini 4. Dalam bracket 3X kuasa 2 tambahkan dengan 5X ditolakkan dengan 7. Yang ni saya letakkan 4X lah. Okey. Jom tolong saya. Let's go. Kembang Yang luar ni darab masuk berapa kali ni? Darab masuk 3 kali Darab masuk 3 kali. Let's go. Kali pertama. 4 darab 3 dapat 12. X darab X kuasa 2, awak akan dapat X kuasa 3. Mantap. Kembangan yang kedua kawan-kawan sekalian. Darab kali kedua, awak akan dapat berapa tu? 4 darabkan dengan 5 dapat 20. X darab X, awak akan dapat X kuasa 2. Mantap. Yang seterusnya kawan-kawan sekalian, kembangan yang ketiga. 4 darab 7 dapat 28. X tak ada kawan, tak ada penamaan, dapatlah X sahaja. Boleh terima? Boleh terima? Ui, dah 500. Korang memang betul-betul bersungguh tekan. Allah. Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan sekalian, last but not least, simbol kita settle kat situ. Kawan-kawan sekalian, positif. Positif, negatif. And this will be our final answer, shuttle. Boleh terima? Boleh ke? Yes. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kawan-kawan sekalian, nak satu lagi. Betul ni nak lagi satu. Okey. Korang minta Korang minta, bukan saya yang minta bukan saya yang nak. Okey, soalan yang ketiga. Negatif 7x kuasa 2 bracket 4xy kuasa 3 ditolakkan dengan 8x kuasa 2yz ditambahkan dengan 3. Okey, dekat luar ada satu. Macam biasa, dekat luar ada satu. Let's go. So, darab masuk kawan-kawan sekalian. 7 darab 4 dapat 28. X kuasa 2 dengan X kuasa 1, awak akan dapat X kuasa 3. Seterusnya, Y kuasa 3 dengan Y yang tak ada kawan, awak akan dapat Y kuasa 3. Boleh terima? Yes. Seterusnya kawan-kawan sekalian, kembangan yang kedua. 7 darabkan dengan 8. 7 darab 8. 56. Mantap. Seterusnya, X kuasa 2. X kuasa 2. X kuasa 4. Mantap. Y tak ada kawan, Z pun tak ada kawan, tinggallah dekat situ Y dan Z. Okey? Yes. Dan akhir sekali kawan-kawan sekalian, kembangan yang terakhir, awak akan dapat berapa tu? 7 darab 3 dapat 21. X tak ada kawan, X kuasa 2.
And last but not least, decide on your symbol. Negative, positive, negative. Negative, negative, positive. Negative, positive, negative. And this will be our final answer. Shuttle. Alright, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, saya rasa itu saja dari saya. Saya Amir Ma'ruf, muka ni tak tipu. Sekalian, mengopian ren. Dia munje poy solate, ya cerajut nahi volta. Jaga hati, jaga iman. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.